Hi guys, welcome back to my channel. So, pada video kali ni Biha akan bagi tahu apakah persediaan yang perlu kita buat selepas sahaja kita dapat tawaran masuk ke IPTA, IPTS ataupun mana-mana college yang ada. So, korang tengok video ni sampai habis and then don't forget to click button subscribe. Okay, so first of all, Biha nak ucapkan tahniah kepada korang semua yang dapat tawaran masuk ke IPTA ataupun IPTS. So, Biha ada post hari tu tips ataupun cara untuk kita dapat UPU. So, pada semua yang belum lagi tengok, korang boleh tengok. Nanti Biha akan bagi link dekat atas ni. Okay, tapi majoriti yang tengok video ni mesti yang dah dapat kan IPTA ataupun IPTS. So, mana tahu ada yang belum tengok lagi kan. Korang boleh tengok, okay. So, yang pertama, kalau korang mohon UPU, korang dapat kan. Lepas tu mesti akan ada buka UPU nanti. Tahniah, anda berjaya. Keputusan adalah muktamad. Semua tu. Okay, dah dapat. Nanti korang buka. Lepas tu nanti dia akan ada tulis dekat bawah tu, saya terima. Macam tu kan, korang buka dekat laman web you tu lah. Laman web you tu sendiri. So, nanti korang klik terima. Okay, so untuk IPTS pun sama juga macam tu. So, lepas dah terima tawaran, apa lagi? Pergi daftar lah kan. So, sekarang ni macam kalau sekarang ni di musim-musim COVID kan, pandemik ni, ada yang kelas online, ada yang kena pergi ke U ataupun college. So, ikutlah yang mana korang just follow the step korang punya U tu. Macam mana tarikh dia apa semua kan. So, Biar akan terangkan 4 basic yang setiap U ataupun college, benda ni korang kena buat lah. Okay. Sebelum nak masuk tu, benda tu mesti kena buat. Benda ni wajib buat lah. Macam tu. Okay, so yang pertama, korang kena buat gambar pasport. Gambar pasport ni boleh buat je dekat mana-mana, kat kedai ke, kat mana ke. Sebab gambar pasport ni memang sangat penting. Okey. Kalau macam online sekarang ni, gambar pasport ni korang kena letak dekat laman web korang punya U tu lah untuk kad matrik. Macam Biha dah buat dah kat pasport Biha. Uish, aku tunjuk kat pasport aku ke orang. Tak apalah. Okey, macam you Biha, gambar pasport, dia tak nak putih kat tepi ni. UM, Biha masuk UM. Biha sebenarnya tak nak bagi tahu tapi dah terbagi tahu, tak apalah. Okay, so gambar pasport ni korang boleh buat dekat kedai kan. Buat kat kedai cantik sikit. Macam tu. Murah je, jangan risau, okay. Okay, so yang kedua adalah medical check up. Medical check up. Dekat mana-mana you ataupun college, mesti diorang nak medical check up. So, korang boleh buat dekat mana-mana saja klinik ataupun hospital kerajaan ataupun swasta. Tapi Biha syorkan dekat korang buat dekat ni lah. Dekat kerajaan, sebab lagi murah lah. Kalau macam swasta tu dia mahal tapi dia cepat proses dia. Kalau kerajaan dia macam lambat sikit sebab kita kena buat appointment, tapi harga dia murah. So kalau macam nak buat kerajaan, jangan buat last minute, buat awal-awal sebab tarikh dia mungkin lambat sikit lah kalau korang dapat tarikh yang lambat. Okay, kalau dapat tarikh yang cepat, Alhamdulillah. So, okay, so kalau korang buat dekat kerajaan, harga dia macam bawah RM20. Tak adalah RM20, bawah. Sebab hari tu Biha pergi, harga dia just RM21 sekali dengan x-ray. Kalau korang pergi swasta, RM80. Ada juga yang RM90. Ya Allah, beza tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya beza. Baik pergi kerajaan. Okay, so x-ray Biha, nanti korang akan dapat macam ni lah. Yang ni filem x-ray, okay. Filem x-ray. So, filem x-ray ni tengok ke? Yalah, tengok x-ray dada je. Macam tu. Takut. Tak payah tengok lah. Okay. Tapi Alhamdulillah lah, tak ada masalah pun. Korang jangan takut buat x-ray. Okay, korang follow je nanti macam mana, okay. Lepas tu, yang ketiga, apa benda yang perlu wajib lah student buat kalau nak masuk apa U ni, macam mana, apa benda yang perlu sangat kan. Okay, kalau korang nak pinjam PTPTN, benda ni dia agak rumit sikit, PTPTN. Okay, kalau macam zaman Biha dulu, college Biha yang aturkan tau, dia macam ajar kita macam mana nak mohon
PU macam nak mohon PTPTN dia buat kan. Tak adalah dia buat kan, cumanya dia ajar. Tapi waktu tu tak COVID lagi, so senang lah. Tapi sekarang kan macam online. So online ni macam faham je lah. Okay, so apakah step untuk mohon PTPTN? So first kali korang kena buka SCC Bank korang sendiri atas nama korang. Korang kalau yang dah sambung belajar ni mesti umur 20 kan ke atas. Macam tu. So buka SCC Bank, ikut macam mana you tu, dia punya bank guna bank apa. Contoh kalau macam UM, Bank Islam kan. Buka bank Islam, buka akaun bank Islam. And then buat nombor SSPN. Boleh buat dekat bank Islam. Ataupun korang nak buat online pun boleh je. Sebab sekarang ni kan COVID ni kan, ramai sangat orang. Lepas tu nak kena jarak lagi kan. Macam nak buat appointment apa semua tu susah lah. So bagi korang yang mana macam nak sambung belajar, contoh korang daripada form 6, korang buat awal-awal, jangan time nak sambung belajar baru nak buat. Sebab waktu tu memang akan ramai lah, sebab majoriti semua nak buat bank kan. Semua nak buat bank, semua nak buat account bank. Dah tersasar-sasar. And then kalau korang daripada diploma, mesti korang dah pernah kan mohon PTPTN. Kalau yang dah pernah tu, kalau tak payah dah buka dah bank account bank ataupun nombor SSPN, tak payah dah, guna je yang lama tu. Tapi make sure korang punya SCC tu masih aktif lah. Jangan bagi yang tak aktif pula. Okay, so yang seterusnya korang kena beli nombor PIN PTPTN. Korang boleh beli dekat BSN, okay, ataupun korang nak beli online. Okay, korang jangan risau, sebenarnya PTPTN ni dia tak adalah susah sangat pun. Cuma dia macam banyak benda nak kena buat. Macam nak isi borang-borang, maklumat, apa semua tu. So kalau korang yang nak mohon PTPTN tapi tak tahu macam mana cara, korang boleh klik link dekat description. Nanti pihak akan bagi link group untuk dia ajar macam mana nak mohon PTPTN. Dekat sini semua you ada lah, kiranya macam dia buat macam tu lah. So Biha berjumpa group ni pun dekat Tele. So macam siapa yang nak join, korang boleh klik link dekat description. Okay, so sedikit tips. Macam korang, contoh kan, korang dah dapat tawaran IPT ataupun IPTS. Contohlah korang dapat UM. So korang search dekat Tele, new intake 2021-2022 mesti ada. Macam tu. So nanti diorang akan tubuhkan grup WhatsApp ataupun grup Tele untuk setiap jabatan, setiap fakulti. So macam UM ada, tapi U lain Biha tak tahulah. Sebabnya kat situ kita akan diberitahu lah macam mana ada senior juga kat dalam tu. Macam okey lah kan, macam best lah juga. Macam kita dah tahu sikit-sikit, tak adalah kita terpinga-pinga kan. Okay, so yang seterusnya korang kena sediakan salinan photostat lah. Photostat IC korang, IC mak ayah korang. Lepas tu macam slip gaji mak ayah. Dan benda tu macam penting lah, dokumen-dokumen tu semua. Okay, korang punya transkrip korang waktu diploma ataupun korang punya result waktu SPPM, benda-benda yang macam dokumen-dokumen yang kita perlu untuk photostat, untuk macam kita nak daftar ke, untuk apa ke, ataupun untuk korang yang nak mohon bantuan kan. So nanti bila dah sambung study, jangan lupa mohon bantuan banyak je. Contoh macam zakat Pahang, Maidam untuk negeri Terengganu, Kelantan ada, setiap negeri mesti akan ada, tapi Biha tak tahulah apa yang ada zakatnya kan, negeri lain. Biha tahu negeri Biha je. So kalau korang macam daripada Sabah Sarawak kan, ada juga yang macam bantuan nak pergi balik tu, macam Biha pernah dengar tapi Biha tak tahu detail lah. Korang mesti tahu korang punya negeri sendiri kan bantuan apa. Korang jangan lupa mohon, okay? Sebab benda tu sangat beruntungkan kita sebagai seorang student. Okay, so Biha tambah lagi, korang jangan lupa untuk daftar yuran pendaftaran. Daftar online je sekarang ni. Okay, so bagi macam ada you yang nak kena masuk college, korang daftar nantilah macam tu. Korang ikut je korang punya you tu, macam mana dia punya konsep, dia punya step. Sebab Biha nak cakap pun tak pasti kan, sebab you dia lain-lain. Dia bukan sama. Okay, and then nanti bila dah macam masuk kan, dah boleh masuk apa semua tu, dah terima tawaran, korang kena alert lah dengan tarikh-tarikh yang ada, yang macam korang kena buat apa-apa benda kan. Contohnya macam self enrollment ke, ataupun korang nak kena buat apa lagi, kena buat akaun siswa mail, macam tu. So korang kena alert dengan tarikh-tarikh tu. Macam nak daftar subjek kan,
benda-benda macam tu penting lah korang kena alert, korang kena tahu tarikh-tarikh tu. Okay, so sampai sini saja video kali ni. So Biha harap membantu, and then sebenarnya banyak lagi yang Biha nak share, tapi Biha rasa cukuplah setakat ni. Kalau korang ada pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah. Okay, so selamat study semua. Bye, jumpa pada video akan datang. Jangan lupa untuk klik button subscribe, like, comment and share. Bye bye, jumpa pada video yang akan datang.